Salam sejahtera dan salam unimas bersayang. Kumpulan kami akan membentangkan video mengenai topik depresi atau kemurungan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Patricia Anna anak Lau, Nuriati binti Anwar, Ivy Pawai anak Stanley, Yus Syamiza binti Yusri, Nurul Natasha Farhana binti Remy, dan saya sendiri, Matthias Edric anak Mambang. Gangguan depresi atau kemurungan merupakan salah satu masalah kesihatan mental yang sering dialami oleh ramai orang, terutamanya golongan pelajar. Individu yang mempunyai masalah kemurungan ini akan cenderung untuk merasa sedih, kecewa, sentiasa rasa rendah diri, menyalahkan diri sendiri dan merasa kesunyian. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut, anda boleh teruskan untuk menonton video kami. Aku hanya mampu cakap. Aku sakit. Aku tidak dapat merasakan apapun lagi. Aku tidak tahu apa itu senang. Aku tidak tahu apa itu sedih. Aku hanya tahu makan, minum, tidur tanpa merasakan apapun. Ini hanya tubuhku tanpa jiwaku. Aku hilang dalam pikiranku sendiri. Kamu udah siap kan Arjen? Bentar kak. Macam mana buat? Apa? Kamu pernah sakit sampai tak? Sakit je? Cerita lah dengan kami je kak. Nanti kenapa tu? Nanti masih terasa. Apa yang kamu ni? Mengapa aku harus melewati semua ini? Aku mempunyai keluarga, aku mempunyai kawan-kawan yang baik, aku mempunyai semuanya. Tapi entah mengapa, kehidupan ini selalu diliputi kegelapan. Nola, ya, saya rasa dia depresi kok. Betul lah depresi. Kalau betul kan, betul lah. Sorry juga, dia takut sih. Tapi entah mengapa, kehidupan ini selalu diliputi kegelapan. Ini seperti aku diselimuti kegelapan. Seberapa kuat aku mencoba keluar, aku memang tidak pernah akan mampu keluar. Orang-orang selalu bertanya, mengapa kau selalu terlihat sedih? Aku cakap, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ini tidak adil. Pikir aku suka melihat diriku jatuh? Tentu tidak. Jadi, aku menutupinya. Aku tidak mampu untuk keluar dari situ. Aku letak jauh di sana. Aku tidak pernah melihat lukaku sendiri. Aku mengikuti ini. Dia sempurna. Dia baik. Dia pandai. Dan aku membuat dua kehidupan. Satu untuk publik, satu lagi untukku saat malam. Dan itu masalahnya. Aku ingin hanya melupakan dunia, menjauh, pergi ke tempat di mana tidak ada pertanyaan. Aku tidak mahu kau khawatir tentang aku. Dan aku juga tidak mahu mereka khawatir tentang diriku. I'm fine, but I'm not okay. Salam sejahtera dan salam unimasku sayang. Saya Patricia Anna anak Lau akan menghuraikan simptom-simptom yang sering kali dialami oleh seseorang individu yang mengalami depresi. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, individu yang mengalami depresi akan mempunyai perasaan sedih dan berasa kosong dalam tempoh yang agak panjang. Selain itu, mereka juga akan kehilangan minat dalam melakukan sesuatu hobi ataupun aktiviti yang sering kali mendatangkan keseronokan. Individu yang mengalami depresi juga akan kehilangan selera makan dan penurunan berat badan yang sangat mendadak. Selain itu, mereka juga merasakan dirinya tidak berguna dan mempunyai niat untuk coba membunuh diri. Tambahan itu, individu yang mengalami depresi juga akan mempunyai gangguan tidur, misalnya tidur terlalu lama ataupun bangun terlalu awal. Individu yang mengalami depresi juga akan seringkali berasa cemas, gelisah dan fobia. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Natasha Fahala binti Remy, nombor matrik 71218, akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyumbang kepada depresi atau kemurungan dalam kalangan pelajar. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada depresi atau kemurungan dalam kalangan pelajar. Namun, secara umumnya, terdapat 5 jenis faktor utama yang menyumbang kepada depresi atau kemurungan dalam kalangan pelajar. Faktor utama adalah gangguan pada bahan kimia otak manusia. Neurotransmitter adalah bahan kimia otak yang berlaku secara semula jadi yang membawa isyarat ke bahagian otak dan anggota badan yang lain. Jadinya, apabila bahan kimia ini tidak normal atau terganggu, fungsi reseptor saraf dan sistem saraf akan berubah, di mana akan menyebabkan depresi atau kemurungan kepada pelajar tersebut. Faktor seterusnya adalah perubahan hormon manusia. Perubahan keseimbangan hormon dalam tubuh juga boleh menyebabkan depresi atau kemurungan dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah penyakit turun-temurun dalam keluarga. Sekiranya ahli keluarga dan saudara mara banyak mengalami depresi atau kemurungan, seseorang anak juga berpotensi untuk mengalami depresi seperti ahli keluarganya yang lain. Faktor yang keempat pula adalah trauma yang berlaku di usia awal kanak-kanak. Kejadian traumatik semasa kecil seperti pendarahan fizikal dan emosi atau kehilangan ibu bapa boleh menyebabkan perubahan pada otak yang membolehkan seseorang anak itu lebih mudah untuk mengalami depresi atau kemurungan. Dan yang terakhir adalah corak pemikiran negatif yang sukar untuk dikawal. Depresi atau kemurungan pelajar dapat dikaitkan dengan pemikiran negatif yang sukar dikawal di mana mereka berasa tidak lagi mampu untuk mencari jalan keluar daripada masalah dan menganggap hidup mereka sudah tidak berguna lagi. Itu sahaja untuk faktor depresi atau kemurungan dalam kalangan pelajar. Terima kasih. Okey, saya akan menerangkan cara ataupun langkah mengurangi depresi. Yang pertama adalah lakukan olahraga ringan. Melakukan olahraga secara ringan ini tidak hanya menyehatkan tubuh badan seseorang itu, tetapi juga mengurangkan depresi. Selain daripada itu, ia boleh dilakukan setiap pagi kerana setiap pagi adalah mendapatkan udara yang lebih segar dan terhindar daripada asap-asap kenderaan. Okey, yang kedua adalah mencari tempat meluah. Apa yang selalu membebani pikiran seseorang itu, dia tidak berusaha untuk meluahkan apa yang selalu mengganggu pikiran dia. Selain daripada itu, depresi ini muncul kerana seseorang tersebut menyimpan beban pikiran tersebut sendirian. Okey, oleh itu, meluah juga cara untuk mengeluarkan aura dan energi negatif yang ada akibat depresi. Langkah yang ketiga adalah keluar dari rumah. Keluar dari rumah dan mencari tempat ketenangan dapat mengurangi depresi. Udara yang segar dan terkena matahari akan membuatkan tubuh seseorang itu menjadi lebih segar dan bertenaga. Okey, langkah yang terakhir adalah mendapatkan bantuan daripada ahli psikologi dan konselor. Hal ini akan mengembalikan lagi aura positif yang ada pada diri seseorang itu. Selain daripada itu, konselor membantu mengembangkan keterampilan dan membantu seseorang tersebut pada masa-masa yang sulit di dalam kehidupan mereka. Okey, saya akan serahkan kepada yang seterusnya. Depresi memang diakui akan membuatkan seseorang tersebut kekurangan tenaga, sekaligus akan memberi impak yang buruk kepada pengharapan dan keinginan seseorang untuk melakukan rutin harian mereka. Kadang-kala, dengan hanya memikirkan perkara yang kita patut buat untuk membuatkan kita berasa lebih baik dan produktif pada hari tersebut, seperti keinginan untuk bersenam ataupun keinginan untuk meluangkan masa bersama rakan-rakan, boleh menyebabkan kita berasa penat secara tiba-tiba dan akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa. Walaupun begitu, kita boleh mengambil alternatif dengan mengamalkan beberapa langkah-langkah kecil yang boleh membantu kita untuk mengawal tingkah negatif tersebut dan meningkatkan kesejahteraan diri kita. Jangan pernah rendah terhadap langkah-langkah kecil tersebut tau, kerana ia boleh memberi impak yang besar dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi kepada penghidap depresi ataupun yang mempunyai simptom-simptom depresi. Jadi, yang pertama sekali, kita hendaklah cari dan kenal diri kita sendiri. Dalam proses untuk mencari diri kita sendiri, kita hendaklah bersifat terbuka dan bersedia untuk menerima siapa diri kita yang sebenarnya. Jika sekarang kita berada dalam fasa yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita hendaklah ingat bahawa keberadaan kita sekarang ialah tidak kekal dan kita mampu mengubahnya jika kita mempunyai keinginan untuk mengubahnya. Secara tidak langsung, cara ini membuatkan kita lebih sayang kepada diri kita sendiri dan kuat untuk mengatasi tingkah negatif tersebut. Dan seterusnya ialah sediakan matlamat yang realistik. Kebiasaan yang kita dengar ialah membuat to-do list untuk setiap perkara yang kita ingin lakukan. Namun, sesetengah kita menganggap senarai-senarai yang panjang tadi lebih membebankan kita dan membuatkan kita penat dengan hanya membaca senarai-senarai tersebut. Oleh itu, cerakinkan matlamat yang umum tadi kepada matlamat yang kecil. Contohnya ialah, matlamat besar kita ialah untuk mengemas rumah. Skop untuk mengemas rumah adalah besar dan memenatkan. Jadi, kita boleh kecilkan skop kerja tersebut dengan hanya menulis secara spesifik seperti membuang sampah. Semasa melakukan tugasan tersebut, fokuskan mata kita untuk mencari tugasan kecil yang lain. Contohnya, cuci tandas. Dengan itu, kita akan dapat melakukan tugasan yang ketara, sekaligus dapat mencapai
matlamat untuk menjadi lebih produktif. Jangan lupa untuk menghargai setiap pencapaian yang telah kita lakukan, kerana ia boleh menjadi senjata yang kuat untuk melawan percakapan yang negatif ataupun tanggapan yang negatif kepada diri kita sendiri. Selain itu, pemakanan juga memainkan peranan utama untuk melawan simptom-simptom depresi ini. Hal ini kerana apa yang kita masukkan dalam badan kita mempunyai kesan yang ketara terhadap perasaan kita. Amalkan diet yang sihat seperti yang ditunjukkan dalam piramid makanan dan elakkan makanan yang mengandungi bahan-bahan perangsang seperti kafein, alkohol, bahan pengawet, gula ataupun makanan yang telah diproses. Akhir sekali, lakukan perkara yang kita minat. Kesan dari depresi mungkin akan mengatasi emosi gembira kita. Oleh itu, cuba untuk tolak diri kita untuk melakukan aktiviti yang kita suka, yang mampu untuk menenangkan kita dan memberi tenaga kepada kita. Contohnya, berbasikal, mendengar lagu, mendaki gunung dan sebagainya. Ingat tahu, konsep utama untuk langkah-langkah kecil ini ialah diri kita sendiri. Kerana keupayaan untuk mengubah sesuatu itu terletak dalam diri kita sendiri.